Salam sejahtera saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan yang telah datang pada hari yang mulia ini. Topik forum kita pada hari ini adalah merupakan tentang kesedaran masyarakat tentang pendidikan seksual di Malaysia. Sebelum saya memulakan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita dulu. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di hadapan kiri saya ahli panel kita yang pertama iaitu Dr. Iza. Ya, beliau merupakan seorang pakar psikologi di sebuah hospital kerajaan di sekitar Sungai Buloh dan telah berkhidmat lebih kurang 8 tahun dalam bidang ini. Selamat datang saya ucapkan kepada doktor. Panel kita yang kedua lagi bergaya iaitu Saudara Muhammad Rizwan bin Jamaluddin, merupakan seorang mahasiswa yang sedang menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang sains dan mengkaji mengenai pendidikan seksual dalam kalangan pelajar di Malaysia. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih saudari. Di antara Dr. Iza dan Saudara Rizwan merupakan Dr. Raina. Beliau merupakan salah seorang doktor pakar dan pengamal perubatan yang tidak asing lagi. Beliau selalu menghadiri forum-forum yang berkaitan tentang kesihatan di seluruh Malaysia. Selamat datang juga saya ucapkan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Kita memulakan perbincangan kita. Izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum kita iaitu pendidikan seksual. Jadi isu ini sering dipertikaikan oleh masyarakat kita dan dianggap sebagai isu negatif lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja. Hal ini menyebabkan tanggapan masyarakat terhadap isu tersebut serong dan membawa perkara yang buruk terhadap remaja. Namun begitu, hari ini kita ingin menelusuri pendidikan seks sama ada ia baik atau buruk terhadap remaja. Soalan saya kepada panel pertama, pendidikan seksual sering disalah tafsirkan oleh sesetengah masyarakat. Pada pendapat saudari iaitu Dr. Iza, apakah sebenarnya yang dimasukkan pendidikan seksual dalam konteks ini? Dipersilakan Dr. Iza. Baiklah, terima kasih saudari kerana menjemput saya ke forum ini. Dari segi konteks, pendidikan seksual merupakan bimbingan, kaunseling dan kesedaran tentang kesihatan seksual seseorang. Dalam pendidikan seksual, murid-murid akan diberi kesedaran tentang penyakit seksual yang berkaitan. Mereka juga akan mengetahui tentang masalah gangguan seksual dan bagaimana mereka dapat mengatasi masalah tersebut. Selain itu, mereka akan mengetahui tentang tingkah laku seksual yang kurang normal dan bagaimana mereka ingin mengatasi masalah tersebut. Dan pada zaman sekarang ini kita boleh lihat di social media bahawa masyarakat menganggapkan pendidikan seksual ini menggalakkan murid-murid untuk melakukan seks bebas ataupun dalam segi konteks agama Islam iaitu berzina. Namun tanggapan tersebut adalah salah. Pendidikan seksual ini tidak mengajak mereka ataupun mengajar mereka untuk melakukan seks bebas. Namun ia akan membimbing mereka untuk menjauhi tingkah laku tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Iza atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan dengan maksud sebenar pendidikan seksual dalam konteks yang lebih mendalam dan saintifik. Saya tertarik dengan pandangan beliau bahawa pendidikan seksual penting untuk difahami dalam kalangan masyarakat kini. Perkara ini boleh kita lihat dari pelbagai sudut dan aspek yang lebih positif. Seterusnya saya akan beralih pada panel yang kedua iaitu Saudara Rizwan. Memang kita tidak dapat menafikan bahawa setiap perkara itu pastinya tersirat tujuan dan maklumat pendidikan seksual perlu diambil berat dalam kalangan masyarakat. Bolehkah Saudara Rizwan mengemukakan pandangan saudara mengenai apa sebenarnya tujuan pendidikan seksual ini dikemukakan untuk menjadi salah satu perkara yang perlu diajar kepada remaja di masa di sekolah? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengerusi. Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan seksual masih menjadi sesuatu yang agak kontroversi dalam kalangan masyarakat kini. Oleh itu, pendidikan seks di Malaysia masih belum dapat dilaksanakan secara formal di sekolah-sekolah kerana masih berada dalam perbincangan.
Kementerian Pendidikan telah menghasilkan satu modul yang dikenali sebagai pendidikan kesihatan keluarga dalam usaha mereka untuk membendung jenayah seksual ini dalam kalangan remaja di Malaysia. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2001, antara objektif yang boleh diketengahkan untuk melaksanakan pendidikan seksual di sekolah ialah: pertama, untuk memberikan benteng kepada remaja atau untuk mencegah penyalahgunaan organ seks yang mereka miliki. Seterusnya, untuk mengajar remaja agar berhati-hati ketika berkomunikasi dengan orang yang berkemungkinan melakukan gangguan seksual kepada mereka. Dan yang ketiga, untuk mengajar remaja agar bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama serta memelihara kesucian diri mereka masing-masing. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada panel kedua kita. Jadi sekarang sudah terang lagi bersama bahawa pendidikan seksual di Malaysia masih menjadi salah satu perkara yang kurang mendapat perhatian daripada masyarakat mengenai kepentingannya kepada remaja pada masa ini. Tidak semua perkara ada baiknya. Apa kata panel kita yang ketiga, iaitu Dr. Retna mengemukakan pandangan beliau mengenai cabaran dalam mengimplementasikan pendidikan seksual di Malaysia. Silakan, Doktor. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Baiklah, cabaran yang dihadapi adalah lebih ke arah peranan dan tanggungjawab ibu bapa dalam memastikan anak mereka tahu dan faham tentang pendidikan seksual dari konteks yang betul. Pendidikan seksual haruslah diajar mengikut umur anak-anak kerana tahap perkembangan mereka adalah berbeza mengikut umur seperti yang kita semua tahu. Selain itu, saya juga melihat dari skop persediaan guru-guru dalam mendidik dan mengajar pendidikan seksual di sekolah. Walaupun topik ini agak kontroversi, tapi saya yakin jika mereka diberi pendedahan awal, mereka pasti akan tahu betapa pentingnya pendidikan seksual di Malaysia. Tidak. Hal ini kerana guru mempunyai satu tanggungjawab ataupun tugas yang berat dalam memastikan remaja faham dan tahu akan kepentingan pendidikan seksual. Kementerian Pelajaran pula harus menyediakan satu platform yang tepat untuk melatih para guru supaya guru-guru tahu apa yang hendak mereka ajar kepada murid-murid semenjak peringkat sekolah rendah lagi, agar mereka mempunyai sedikit info ataupun mereka tahu apa itu pendidikan seksual. Akhir sekali adalah pandangan pelajar terhadap perkara ini. Umum yang kita tahukan, pelajar kini lebih cenderung kepada ke arah perkara yang mempunyai unsur-unsur negatif. Kerana kita berada di zaman yang mempunyai media sosial, jadi mereka tidak memanfaatkan penggunaan media sosial tersebut. Mereka mungkin mencari sesuatu seperti pornografi dan macam seperti yang psikologi kita kata, Dr. Iza ada mengatakan tentang berzina kan? Dan semua ini boleh berlaku dari apa yang mereka tonton online. Pandangan pelajar dan mentaliti mereka berfikir juga mempunyai perkara yang dititik beratkan dalam mewujudkan satu tahap pemikiran di mana pendidikan seksual bukan sesuatu yang memalukan atau tidak elok. Cabaran yang dihadapi ini haruslah diatasi agar pendidikan seksual boleh diajar dan ia dapat mengurangkan masalah sasiah dan akhlak pelajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih buat ahli panel kedua kita atas keterangan yang panjang lebar dan bernas daripada beliau sebentar saja tadi. Untuk pengetahuan semua, pendidikan seksual di negara barat diajar secara meluas agar kanak-kanak dan remaja di sana lebih faham dan tahu tentang diri mereka dan apa yang mereka boleh buat dan tidak boleh buat. Hal ini sekaligus membawa kepada kesan yang akan berlaku sekiranya pendidikan seksual dijalankan di Malaysia. Silakan ahli tema yang pertama. Baiklah, terima kasih pengerusi majlis. Seperti yang kita dimaklumkan, antara kesan positif pendidikan seksual adalah kanak-kanak lebih mengetahui tentang masalah gangguan seksual. Hal ini kerana mereka akan mengetahui
tempat-tempat di tubuh badan mereka yang tidak sepatutnya disentuh oleh orang lain selain daripada penjaga mereka ataupun ibu mereka sendiri. Dengan adanya pendidikan seksual ini, mangsa pedofilia tidak akan merasakan apa yang telah dibuat kepada mereka adalah sesuatu yang menyeronokkan dan akan lebih cenderung untuk memberitahu ibu bapa mereka dan seterusnya mengurangkan kes jenayah seksual antara kanak-kanak. Seterusnya, pendidikan seksual ini boleh mengurangkan risiko hubungan seksual bebas di antara remaja terutamanya. Hari ini demikian, terdapat beberapa kajian yang mengatakan dengan adanya ilmu pendidikan seksual ini, remaja akan lebih mengetahui perkembangan diri mereka daripada segi fizikal, mental, emosional dan juga sosial. Oleh itu mereka akan mempunyai ilmu yang boleh mengelakkan mereka daripada terlibat dalam seks bebas. Sekian itu pendapat saya. Baiklah, kita perlu bersetuju dengan para ahli dalam bidang akademik yang mencadangkan pendidikan seks sebagai satu silibus di peringkat sekolah. Kita perlu jujur dengan bukan dengan diri sendiri, kita perlu jujur dengan anak-anak di peringkat awal remaja tentang hal-hal seksualiti. Pendidikan seksual perlu dititik beratkan oleh ibu bapa seperti cabaran yang saya nyatakan awal-awal. Ibu bapa yang tidak mendedahkan pendidikan seksual kepada anak-anak di peringkat muda, mereka patut memberi pendedahan kepada anak-anak mereka di peringkat muda lah. Dan mereka harus faham bahawa anak-anak ini mempunyai 4 peringkat umur yang perlu diambil tahu. Yang pertama, umur di antara 7 hingga 10 tahun. Peringkat ini dinamakan usia tamyiz. Pada peringkat ini, anak-anak diajar adab-adab meminta izin dan menjaga pandangan. Umur yang seterusnya iaitu di antara 10 hingga 14 tahun. Peringkat ini dinamakan usia remaja. Pada peringkat ini, anak-anak perlu dijauhkan daripada segala unsur yang dapat merangsang kemahuan seksual. Peringkat umur yang ketiga, iaitu umur di antara 14 hingga 16 tahun, dinamakan sebagai usia balik. Pada peringkat ini, anak-anak perlu diajar adab-adab hubungan seks sekiranya mereka sudah bersedia untuk berkahwin. Dan peringkat umur yang keempat, iaitu selepas peringkat balik, peringkat ini dinamakan usia belia. Anak-anak diajarkan adab-adab menjaga kehormatan diri sekiranya mereka masih belum mampu untuk berkahwin. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak tahu tentang perkara ini. Sebab jika mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang pendidikan seksual, mungkin mereka akan melakukan zina secara bebas. Itu yang kita nak elakkan. Sekian, terima kasih. Nampaknya rakan sekalian saya mempunyai masalah yang tak dapat dielakkan. Jadi kami terpaksa mengganti dia dengan pengerusi yang baru. Terima kasih Adrian. Terima kasih juga kepada ahli panel kita yang pertama. Memang kita dapat nafikan bahawa kebaikan pasti adanya keburukan. Begitu juga dalam pendidikan seksual. Keburukan pendidikan seksual dalam kalangan masyarakat lebih mendapat perhatian atas sebab dunia kini mendapat maklumat semuanya di hujung jari. Boleh ahli panel kedua kita menerangkan sedikit pendapat tentang perkara ini? Terima kasih saudara pengerusi. Saya juga mempunyai beberapa perkara dalam konteks pendidikan seksual yang menyebabkan perkara ini harus diambil berat oleh pihak yang berkenaan agar perkara ini dapat dibendung. Antaranya, merangsang keinginan untuk mencuba melakukan hubungan seksual dalam kalangan remaja setelah dipelajari di sekolah. Hal ini kerana, seperti yang kita tahu, remaja yang kian membesar sangat suka mencuba perkara yang mereka baru ketahui atau belajar walaupun sudah diberi amaran oleh orang dewasa.
Jadi, risiko terjadinya hubungan seksual dalam kalangan remaja tersangatlah tinggi. Seterusnya, remaja akan menggunakan kaedah mencegah kehamilan dengan lebih kerap untuk melakukan seks bebas kerana bagi mereka ini adalah peluang kepada mereka untuk melakukan seks bebas tanpa ada risiko yang tidak selamat. Jadi, berkemungkinan risiko untuk terjadinya ketagihan seks di kalangan remaja sangat tinggi. Ini juga akan memberi kesan yang buruk pada masa depan mereka, termasuklah hal pembelajaran mereka di sekolah. Saya rasa itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada tiga ahli panel kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini bukan sekadar masuk ke kanan keluar tengah kiri, namun ada kebaikan di sebalik apa yang kita bincangkan pada hari ini. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap warga Dewan agar lebih faham dan lebih terbuka tentang isu ini pada masa akan datang. Untuk kesimpulannya, pendidikan seksual di sekolah bukan sahaja disediakan untuk kebaikan, malah keburukan juga terdapat dalam isu ini juga harus diambil kira. Ngayuh sudah tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sekali berhenti berfikir. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan salam sejahtera. Sehingga kita berjumpa lagi dalam isu dan topik yang lebih menarik. Seks, perkataan yang pantang disebut oleh rakyat Malaysia. Biasa untuk mereka yang merancang keluarga, janggal bila dijadikan topik perbualan. And then how does daddy give the sperm to mommy? They have sex. What? Menurut kajian, 35% remaja perempuan percaya hubungan seks kali pertama tidak menyebabkan kehamilan, manakala 1 daripada 3 lelaki percaya pendidikan seksual akan mendorong kepada seks. Ini adalah fakta yang tidak masuk akal, tapi ia terbentuk kerana kurangnya pendidikan. Jadi ramai yang bila kita sebut pendidikan seks ini, ramai yang membayangkan kita mengajar tekniknya, tetapi itu adalah satu kesilapan. Akil balik boleh menjadi fasa yang mengelirukan bagi remaja. Orang dewasa perlu menjelaskan perubahan pada tubuh mereka supaya proses peralihan boleh berlaku dengan baik. Subjek reproduksi seksual ada diajar di sekolah, tetapi secara ringkas dan tidak menyentuh tentang persetujuan seksual dan kesannya. Banyak lagi yang perlu dipelajari mengenai seks selain biologi dan pencegahan. Kurangnya pemahaman tentang subjek ini boleh menyebabkan kehamilan yang tak diingini. Saya ingat saya buat dah betul dah. Awak pasti ke ni? Pembuangan dan pengguguran bayi. Bukan itu saja, walaupun kondom boleh mencegah kehamilan, ramai yang lupa tentang jangkitan STDs. Meskipun dengan perlindungan dan kesedaran, masih ramai yang mengambil risiko. Dunia kini di hujung jari. Tanpa bimbingan yang betul, para remaja belajar tentang seks melalui porno dan rakan sebaya, memberi lelaki idea yang salah tentang seks dan memandangnya mudah, manakala perempuan pula dihalang bertanya dan belajar tentang seks. Dalam kes ini, kejahilan bukan caranya. Pendidikan seks di Malaysia menjadi janggal kerana ramai yang menganggapnya begitu. Why do we have to do sex naked? Why do we have to have sex naked? Perbincangan seks secara terbuka wajar dilakukan supaya anak muda berasa selesa untuk bercakap tentangnya. Lebih wajar mengambil pendekatan yang selamat daripada menyesal tak berkesudahan.